Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aizan Mulaili binti Hanif dan pada hari ini saya akan memberikan penerangan terhadap tugasan kedua bagi pentadsiran berterusan pendidikan Islam, iaitu pameran ataupun penganjuran individu yang bertajuk penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina peribadi dan juga jati diri seseorang Muslim. Jadi sebelum saya meneruskan ke dalam penerangan tentang tajuk kita pada hari ini, saya ingin memberikan sedikit penerangan ataupun pendahuluan terhadap isi ataupun tajuk kita pada hari ini. Jadi yang sedia maklum oleh kita, Al-Quran dan juga As-Sunnah merupakan panduan seseorang Muslim dalam melangsungkan kehidupan mereka dan juga salah satu rujukan utama dalam melangsungkan kehidupan bagi setiap umat Islam. Jadi, apakah sebenarnya kandungan Al-Quran dan As-Sunnah yang mampu untuk membina jati diri seseorang Islam ataupun seseorang Muslim dalam aspek terutamanya aspek akidah dan juga aspek ibadah. Jadi, saya akan meneruskan kepada isi yang pertama, iaitu sesuatu penghayatan akidah dan as-sunnah, akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu untuk mengajar kita untuk mencegah kemungkaran dan juga mengajak kita untuk membuat kebaikan. Jadi amalan yang tercela amat tidak dipupuk dalam Islam seperti yang telah sedia maklum oleh setiap umat Islam, dan juga Rasulullah SAW sendiri tidak suka melihat umatnya yang telah baginda tinggalkan pada zaman ini melakukan kemungkaran secara berleluasa. Jadi terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baginda telah mengingatkan bahawa agama itu adalah nasihat, dan turut dinyatakan dalam hadis tersebut bahawa nasihat perlu diberikan kepada semua pihak, termasuklah kepada para pemimpin. Jadi bagi mencegah kemungkaran dan juga mengajak kepada kebaikan, nasihat merupakan salah satu aspek ataupun inisiatif yang mampu untuk membentuk ataupun mampu untuk mencorakkan individu ataupun karakter individu yang lebih berintegriti dan juga berdedikasi bagi membentuk sesuatu individu yang berguna untuk masa hadapan. Dan seterusnya, bagi isi yang kedua, penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW juga mampu untuk memberi peringatan tentang penghayatan akidah yang sebenar berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setiap As-Sunnah ataupun segala perbuatan Rasulullah SAW mampu untuk membimbing umatnya dalam tentang amalan ataupun amalan kehidupan yang sebenar agar umat-umatnya tidak tersasar daripada kehendak agama. Jadi Rasulullah SAW sejujurnya telah meninggalkan pelbagai panduan melalui hadis-hadis yang ditinggalkan olehnya bagi membentuk ataupun bagi memberikan panduan kehidupan kepada umat-umatnya. Jadi terdapat juga satu hadis yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi Muhammad SAW ada bersabda bahawa aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, Al-Quran, dan As-Sunnah Nabinya, Sunnah Nabi SAW. Riwayat Malik. Jadi sedia maklum oleh kita bahawa kedua-dua sumber utama kehidupan umat Islam ini mampu untuk membimbing seseorang umat itu supaya dia tidak tersasar jauh ataupun melakukan sesuatu perkara yang di luar tabi'i ataupun tidak mengikut lumrah kehidupan seseorang umat Islam.
Jadi kita teruskan kepada isi yang ketiga, iaitu penghayatan akidah dan ibadah dapat memberikan pengetahuan kepada kita tentang kepentingan menghayati Al-Quran dalam kehidupan. Jadi Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang yang berangkumi tentang isi kandungan berkenaan dengan peringatan kehidupan, dan juga terdapat juga satu hadis di mana Nabi SAW juga bersabda, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang sebagai satu pemberi syafaat bagi sahabatnya, iaitu orang yang membacanya. Jadi seseorang yang bersahabat dengan Al-Quran tidak akan tersasar jauh dan akan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita sedia maklum bahawa Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang mulia yang mampu untuk memberikan panduan dan juga dapat membina jati diri yang sempurna bagi seseorang umat itu ataupun seorang Muslim. Jadi yang seterusnya, penghayatan terhadap akidah dan penghayatan terhadap sunnah juga dapat membimbing seseorang umat Islam supaya melakukan kebaikan. Antaranya ialah tentang amalan bersedekah. Amalan bersedekah merupakan salah satu amal ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan merupakan salah satu amalan yang sangat dituntut di sisi agama. Dan juga sedekah ini merupakan amal ibadat yang sering dilakukan oleh Rasulullah dan juga sangat dipandang tinggi amalannya. Dan ia merupakan salah satu tanda syukur kita terhadap rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dan merupakan salah satu inisiatif untuk kita berkongsi rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rakan-rakan ataupun saudara Islam kita yang lain yang lebih memerlukan sumbangan ataupun rezeki-rezeki tersebut. Jadi amalan bersedekah ini sebenarnya mampu untuk menghapus dosa yang lalu dan juga merupakan salah satu cara untuk kita membersihkan dosa kita. Jadi itu saja untuk isi amalan bersedekah, dan juga kita masuk kepada isi yang terakhir bagi perbincangan kita tentang penghayatan Al-Quran dan Sunnah mampu untuk membina jati diri umat Islam. Jadi isi yang terakhir, ia dapat mengingatkan manusia untuk sentiasa berzikir, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap situasi. Jadi penghayatan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, dan terutamanya As-Sunnah iaitu perbuatan Rasulullah SAW, mampu untuk memberikan kita pengetahuan bahawa amalan yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah baginda sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga terdapat satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu, demi Allah aku selalu beristighfar dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Jadi ini telah menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah melakukan amalan-amalan terlalu banyak amalan yang mulia, iaitu berzikir, bersedekah, dan juga ia merupakan salah satu cara untuk Nabi SAW memberikan pendidikan tentang kepentingan perkara-perkara ini demi menjaga kemaslahatan umat Islam dan juga memberikan kebaikan antara umat Islam. Jadi saya rasa itu sahaja bagi pembincangan kita pada hari ini tentang tajuk kita, iaitu penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina peribadi dan jati diri seseorang Muslim. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.